Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar you all? Petang ni Dr. Zack tengah nak minum air petang. Rehat sekejap lah kat luar rumah ni. Kan, dulu kat luar rumah ni ideal sikit tu. Minum petang dengan cik suami. Say hi. Say hi. Assalamualaikum. Okay. Kita minum petang dulu, nanti sekejap lagi baru kita cerita apa yang kita nak berbelkan pada hari ini. Okey? Sekejap. Hi you all. Khabar semua? Okey, hari ini Dr. Zack nak cerita sikit lah pasal apa ni, undang-undang baru. Undang-undang ni ataupun peraturan baru. Hari tu 3 hari lepas ada kenyataan daripada Tan Sri Hamid Badur, Ketua Polis Negara, berkenaan dengan kenaikan denda yang tak mematuhi SOP ini daripada RM1,000 kepada RM10,000. Alasannya of course lah untuk mengingatkan rakyat bahawa kita belum menang melawan COVID-19 ini dan mungkinlah maksudnya ramai yang tak mematuhi SOP dan kes kita hari-hari masih lagi dalam sekitar 2,000 lebih kes-kes baru sehari. Jadi you all lah, tak tahulah bagi Dr. Zack, tak tahulah, sometimes sebagai rakyat saya rasa macam nak tahu juga betul ke sebab rakyat ni tak mematuhi SOP kan. Berapa banyak sama-sama yang telah dikeluarkan kan oleh PDRM kepada penduduk sekitar seluruh negara lah, yang maksudnya menjadi pembuktian bahawa memang rakyat ramai yang tidak mengikuti SOP. Okay, that is one. So statistiknya kena jelas lah. Okay. Jadi I think yelah, kadang-kadang bila dah jadi macam tu, jadi meningkatkan penjumlahan ataupun meningkatkan denda itu mungkinlah salah satu caranya bagaimana kita nak tell the rakyat kena patuh SOP, wajib patuh SOP sebab kita dah tak larat dah, penat dah sangat, dah setahun lebih dah ni dengan pandemik ni, semuanya terjejas kan, ekonomi terjejas, kehidupan terjejas kan, macam-macam lagi, yalah, macam-macam meningkat, mental stress meningkat dan sebagainya kan, itu dia. Itu satulah kan, sebab yelah kita pun jadi confused sebenarnya kan. I think it's not only me, but I think ramai di luar sana yang jadi confused sebab kadang-kadang daripada Datuk Seri Sabri sendiri cakap macam ni, kemudian menteri lain macam contohnya Menteri Nancy pelancongan pula kata okey, dia galakkan pula untuk kita melancong dalam negeri. So kalau melancong maksudnya tentulah ada cross daerah kan, pemerintah daerah. Takkanlah kita nak melancong, katalah saya pergi dekat taman, duduk kat taman ini dipanggil melancong, kita pun taklah melancong namanya kalau kita tak keluarkan duit, tak membantu industri pelancongan, kalau tak duduk hotel tak membantu industri pelancongan, kalau tak ambil tak apa orang kata nak berjalan, sekurang-kurangnya kita pakai naik kapal terbang ke, atau even kalau kita guna kenderaan pun kita isi minyak, dan itu membantu ekonomi, betul tak? Jadi sini kata tak boleh cross daerah. Kalau cross daerah kena denda pula. Yang sebelah sini pula kata kena digalakkan melancong pula. Yang sana kata okey, hari ni kita dibenarkan rendah daerah, kemudian tak boleh pula, kena ambil surat pula. Jadi benda yang flip-flop macam ni memang rakyat confused mana satu kita nak ikut, dan itu tidak adil lah bagi rakyat sebab mereka tak tahu apa yang sepatutnya yang mereka lakukan kan. Itu satulah. Kemudian yang keduanya, saya rasa
yang semalam saya dapat, adalah kawan-kawan yang bagi apa tu dipanggil surat saman tu, screenshot surat saman tu, minta tolong kan. Dah beberapa orang lah yang saya terima benda tu. Ialah kita bukan siapa-siapa, bukan pun wakil rakyat pun kan. Tapi itulah maksudnya, bila kawan-kawan minta membantu, kita cubalah juga menolong kan. Jadi katanya ada berita yang satu tu surat dia saman, adik saya sendiri kena saman RM1,000 sebab apa? Beli goreng pisang dekat sebelah rumah. Orang sebelah rumah tu jual goreng pisang, maka pergilah ke kedai tu untuk beli rumah dan tak pakailah face mask. Okey, saya tak katalah dia betul. Kan? Satunya ialah patutnya lebih berhati-hati kan. Yang keduanya, sebelah rumah tu, lepas tu itu bukanlah tempat awam yang ramai orang. Masa dia pergi tu pun dialah seorang saja yang membeli goreng pisang ketika itu kan. Tapi kebetulan ada pula anggota penguatkuasa bagi saman kat dia, RM1,000 lah kena saman tu. Kemudian surat yang saya dapat tu katanya cross daerah daripada Putrajaya ke Selangor kan. Kadang-kadang orang tak tahu pun sempadan daerah ni, orang bukannya faham sangat sebenarnya. Bukan di setiap sempadan tu okey, kita telah berada di sempadan daerah, contohnya macam saya lah, Kulai dengan Senai, ada sampai daerah Senai, rupanya masih lagi Senai, rupanya masih lagi Kulai, kan. Jadi macam itulah. Itu yang kedua. Kemudian surat yang satu lagi mengatakan, yang ini memang jadi viral lah, saya tengok pun ada dah keluar dalam Facebook. Sahabat kita 2 orang, peniaga, katanya di dalam kedai dia tu tak ada orang pun masa tu datang membeli barangan. Tapi lepas tu ada penguatkuasa, dia pun maksudnya dah tak ada orang, dia pun buka lah face mask tu. Kemudian ada penguatkuasa kat situ rakamkan kejadian tu dan dia telah dikenakan saman kan. Dan dia I think isteri dia ke siapa, keluarga dia seorang lagi pun kena juga. Itu pun kita faham tujuan saman itu, tujuan undang-undang itu atau regulation tu kita faham. Dan saya tak rasa pun rakyat Malaysia ni kalau sengaja nak melanggar pun tak, sebab orang pun tak ada duit nak membayarnya pun. Sayang kan, bukan kecil duit kan. RM1,000 pun kalau orang yang tak bekerja, yang telah diberhentikan kerja, tak ada sumber pendapatan, is big. 1,000 tu mungkin boleh buat makan untuk sebulan tau kan. Kemudian kalau RM10,000 apatah lagi kan. Kita yang kerja hari-hari macam ni dekat klinik pun saya rasa pun pendapatan memang sangat orang kata terkesan kan. Jadi kita minta lah supaya penguatkuasa orang kata lebih berperi kemanusiaan kan. Jangan hanya kerana nak saman macam tu, tak adil kan. Buat kerja macam tu tak bagus pun, tak ada integriti kan. Maksudnya tengoklah keadaan tu, kalau memang dah kosong ke macam tu kedai ke apa ke kan, tak payahlah hanya sebab nak membuktikan awak buat kerja ke macam tu, tak boleh lah kan. So maksudnya rakyat pun of course kena berhati-hati kan. Sebab kita pun dah penat, macam saya kata hari tu, kita pun dah penat dengan COVID-19 ni. Tak berkesudahan, tak bila nak sudah kan, memang itu. Tetapinya yang melaksanakan kerja yang penguatkuasa tu kenalah maksudnya ada peri kemanusiaan kan. Janganlah buat macam tu, tak bagus kan. Do your work properly kan. Ada rasa tanggungjawab. Jadi bila ada rasa tanggungjawab, tak adalah jadi perkara-perkara yang macam saya sebut tadi kan. Kemudian peri kemanusiaan tu ada. Saya pun diberitahu sebenarnya, hari tu ada kawan saya seorang doktor, saya tanyalah macam mana kalau orang yang kena saman tu. Tapi dah memang ada arahan bahawa kita kena keras sikitlah dengan untuk melaksanakan itu supaya rakyat betul-betul ikut
peraturan yang telah dinyatakan. Okey, fine. Tapi saya rasa kena ada juga rasa tanggungjawab daripada mereka yang melaksanakan. Mungkin kadang-kadang orang macam itulah bila buat sesuatu tu terlupa ke apa ke, maksudnya ya itu sebagai peraturan itu sebagai apa dia panggil yang tercatat, yang telah diwartakan, tetapi saya rasa kena ada budi bicara. Budi bicara lah, sebab satu-satu kes tu, setiap satu kes tu memang berbeza-beza sebab dan keadaannya, kan. Jadi itu sajalah Dr. Zainab boleh bilang hari ni. Apa pun jaga diri, jaga SOP, dan insya-Allah sama-sama kita membantu dan menjadi rakyat bertanggungjawab untuk memastikan insya-Allah kita akan kita akan, negara kita lah akan cepat tamat ataupun akan cepat menang melawan pandemik COVID-19. Okey, itu saja dari Dr. Zack. Bye.